Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir di muka bumi ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap umatku akan memasuki syurga melainkan mereka yang enggan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, lantas siapakah yang enggan?" Nabi SAW menjawab, "Sesiapa yang taat kepadaku akan memasuki syurga, dan sesiapa yang mengingkariku berarti dia enggan memasuki syurga." Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW merupakan contoh tauladan yang terbaik dan wajar diikuti. Adab yang telah diajarkan oleh baginda bukan sahaja untuk umat Islam, malah untuk semua makhluk. Ini membuktikan bahawa Islam itu sifatnya syumul. Setiap adab dan perlakuan Rasulullah SAW merupakan sunnah yang wajar diikuti oleh umat Islam kerana ia merupakan pegangan dan panduan yang telah ditinggalkan oleh Rasul Ulul Azmi ini. Rasulullah SAW sunnahnya bermula dari sekecil-kecil perkara sehingga kepada perkara yang paling besar dalam kehidupan Muslim. Hatta adab untuk masuk ke tandas pun baginda ajarkan. Sunnah Rasulullah yang pertama ialah adab masuk dan keluar tandas. Sebelum masuk ke tandas, kita hendaklah memakai penutup kepala. Seterusnya, membaca doa masuk ke tandas. Tidak lupa untuk memakai alas kaki dan memulakan langkah kaki kiri dahulu. Sunnah yang seterusnya ialah mengambil wuduk di rumah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang membawa maksud, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke masjid untuk mendirikan solat fardu yang diwajibkan oleh Allah, maka langkahan pertama menghapuskan dosanya dan langkahan kedua mengangkat darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, adab keluar daripada tandas. Hendaklah keluar dari tandas dengan mendahulukan kaki kanan dahulu. Seterusnya, membaca doa keluar tandas. Sunnah masuk dan keluar daripada rumah. Kita hendaklah memulakan perbuatan atau langkah dengan kaki kanan ketika hendak masuk ke rumah. Seterusnya, tidak lupa juga untuk memberi salam sebelum masuk. Kala adab keluar daripada rumah dimulai dengan langkah kaki kiri dan juga membaca doa keluar rumah. Hal ini kerana ianya lebih afdal masuk ke rumah dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. Sunnah yang seterusnya ialah adab masuk dan keluar daripada masjid. Kita hendaklah masuk ke dalam masjid dengan mendahulukan langkah kanan dan berdoa sebelum masuk. Manakala ketika hendak keluar daripada masjid, hendaklah mendahulukan langkah kaki kiri dan membaca doa keluar masjid. Sunnah yang seterusnya ialah sunnah ketika memasak. Lebih afdal memasak dengan menutup aurat secara sempurna. Kemudian, hendaklah menggaul atau mengadun makanan tersebut daripada kanan hingga ke kiri. Dan juga ketika memasak, perbanyakkanlah berzikir dan memuji Allah. Sunnah Nabi yang seterusnya ialah apabila sedang marah, hendaklah kita mengambil wuduk untuk meredakan kemarahan. Rasulullah SAW bersabda, marah itu berasal dari syaitan, sementara syaitan diciptakan dari api dan api hanya dapat dipadamkan dengan air. Kerana itu, jika di antara kalian ada yang marah, segeralah berwuduk. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Manakala kaedah kedua, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada di antara kalian yang sedang marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Apabila kemarahan tersebut belum juga reda, maka berbaringlah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Berikut ialah sunnah pada hari Jumaat.
pada hari Jumaat, kita digalakkan untuk memakai pakaian yang elok dan terbaik, lebih-lebih lagi kepada mereka yang ingin menunaikan solat. Hal ini kerana pakaian itu mencerminkan identiti seorang Muslim. Namun, sudah cukup untuk memakai pakaian yang cantik dan wangi, tidak usah membeli pakaian yang baru. Selain itu, memakai wangi-wangian juga antara amalan sunat yang digalakkan sebelum solat. Akan tetapi, wangian yang dipakai cukup sekadar keperluan. Motong kuku pada hari Jumaat juga merupakan amalan sunat. Kebersihan kuku itu patut dijaga kerana Islam sangat mementingkan kebersihan.